Nyak ngison mata kaji semar ngising. Hui, terbuka lah pintu ni. Wow, ada apa ni? Wow, ada emas, ada berlian, ada harta. Wah, aku kaya. Wah, aku dah kaya. Wah, ada emas. Ya, sekarang aku sudah kaya. Aduh. Wahoo, sekarang aku sudah kaya. Saudara. Henry. Buat apa tu? Ini semua harta anak yang punya lah. Ini harta bukan milik kamu. Kamu tidak boleh mengambil harta orang lain. Dekat sini mana ada awak punya nama lah. Ini anak punya. Ini satu kemungkaran. Saya perlu mencegahnya. Kalau betul ini kemungkaran, apa buktinya? Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Taroka Didik TV KPM. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman, hos anda dalam Taroka Didik TV KPM. Kita nak mempelajari subjek Usuluddin. Dan tadi saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz daripada kita bersama dengan Ustaz Muhammad Bahiki bin Mat Akhir. Apa khabar Ustaz? Mengah saya Ustaz. Tadi orang kata dapat banyak harta sampai tengah-mengah. Sampai lupa diri orang kata. Okey, baik. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah. Ustaz daripada sekolah menengah agama Al-Falah Parit Tok Ngah, Tanjung Piandang, Perak. Ya, saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Okey Ustaz, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita lakukan SOP terlebih dahulu Ustaz? Ya. Okey, dipersilakan kita kenakan cecair pembasmi kumat terlebih dahulu. Alright. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz. Tadi kita cerita pasal harta karun, emas, berlian dan sebagainya. Baik, tapi Ustaz tak bagi saya ambil. Tak boleh ambil harta orang. Harta orang? Ya. Tapi harta ni saya yang jumpa Ustaz. Jumpa tapi tak tertulis pun nama kamu. Oh, betul juga Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit apakah topik yang menarik yang akan kita kongsikan pada hari ini Ustaz? Dipersilakan. Okay, InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar, mengkaji, meneroka satu tajuk yang terdapat di dalam usul al-din, iaitu mencegah kemungkaran yang berada dalam bab hadis. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajar kita untuk mencegah kemungkaran. Bagaimana? Kita tak boleh sembrono saja. Dia ada kaedah-kaedahnya. Tak boleh terus hantam Tak boleh. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita nak mula kelas kita pada hari ini, saya nak menjemput rakan-rakan saya untuk bersama dalam kelas kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Okey, alhamdulillah murid-murid kita pun dah bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ya? Okey, baik. Ada yang duduk dekat bawah bumbung, ada yang tepi pokok, ada yang dalam bilik, ada yang dalam rumah. Okey, baik. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, Ustaz. Boleh? Ya, boleh. Okey, baik. First kali kita nak berkenalan dengan Adam Faris. Boleh kenalkan diri anda tak, Adam? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adam Faris bin Ahmad Syarifuddin. Boleh panggil saya Adam. Okey, baik. Terima kasih Adam. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Adeline. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Adeline Nazura binti Borhan. Boleh panggil saya Adeline. Alright. Terima kasih. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Aida. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Najah Fakihah binti Abdul Latif. Boleh panggil Aida. Okey, terima kasih Aida. Dan seterusnya kita nak berkenal dengan Siti Fatin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatin An-Najwa binti Muhammad Rizal. Boleh panggil saya Fatin. Alright. Dan seterusnya murid yang berikutnya adalah Afiq. Boleh kenalkan diri anda Afiq?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Afiq Ikhwan bin Muhammad Faizal. Boleh panggil Boy. Oh, boleh panggil Boy okey Boy. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada murid yang terakhir bersama dengan Taufik. Boleh kenalkan diri anda Taufik? Assalamualaikum. Muhammad Taufik Ahmad Faisal. Boleh panggil saya Taufik. Okey, terima kasih Taufik dan juga murid-murid yang lain dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Parit Tok Ngah Tanjung Piandang Perak. Ni semua anak murid Ustaz ni ya? Ya, alhamdulillah. Okey, ni Ustaz pernah cegah kemungkaran tak dekat murid-murid ni? Ke semua baik-baik kot saya? Semua baik-baik ni. baik. Muka soleh. Semua soleh? Semua soleh. Okey, baik Soleh Ustaz. dan solehah. Apa kaitannya mencegah kemungkaran dengan topik kita pada hari ini Ustaz? Mencegah kemungkaran dengan kaitannya bagaimana kita nak menegur dan kaedahnya dalam kita menjaga kemaslahatan kalau munkar yang berlaku. Jadi bagaimana contohnya macam SOP sekarang lah. SOP sekarang lah Ustaz ya? SOP sekarang orang yang tak ikut SOP macam mana kita nak mencegah ketidakpatuhan mereka tersebut di dalam mematuhi SOP. Okey, cantik Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, contohnya kita nak baca hadis lebih dahulu Ustaz sebab dalam hadis ni akan menerangkan bagaimana prosesnya untuk mencegah kemungkaran. Betul Ustaz? Betul. Okey, jadi oleh sebab itu jom kita mulakan bacaan hadis kita dulu Ustaz. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Okey. Ini hadis untuk hari ini, insyaAllah. Kita akan terokar nanti. Tapi tadi Ustaz baca satu-satu dengan baris dan sebagainya. Kenapa kena baca satu-satu tu Ustaz? Kita perlu baca dengan baris dan bunyian yang betul kerana kita nak mengajar murid, memberikan didikan pada murid agar dapat membaca hadis dengan betul dan tepat bunyinya. Dan sekarang ini memang sekarang ni dalam mata pelajaran usul al-din. Kalau dalam mata pelajaran syariah dia sudah ada bab yang berkaitan dengan makar urut dan sebagainya. Jadi ada di situ saling membantu. Okey, baik Ustaz. Hadis ini berkaitan dengan proses bagaimana kita nak mencegah kemungkaran dan kita nak tahu apakah intipati maksud dari hadis yang Ustaz bacakan sebentar tadi. Tapi kita berehat seketika Ustaz, boleh? Boleh, insyaAllah. Nak tarik nafas Ustaz. Okey, baik. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Terus ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Kepada anda semua yang suka nakal-nakal tu, buat jahat tu, ini hari ni kita nak belajar dengan Ustaz bagaimana cara untuk mencegah kemungkaran. Sebab kadang-kadang Ustaz, kita pergi tepi jalan tengok orang bercanda-canda kan. Ya, betul. Tengok orang buat kemungkaran, ada yang tak solat dan sebagainya. Jadi kita ni budak kecil. Ya. Baru sekolah. Kita nak tegur pakcik-pakcik sedang minum kopi dekat kedai tu, tak pergi solat. Ya, betul. Tiba-tiba kena marahlah dengan pakcik tu. Tapi Salah, sebenarnya salah cara tegurannya. Salah cara teguran. Jadi hari ini kita nak belajar dengan Ustaz bagaimana cara teguran yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, tadi kita dah bacakan hadis tadi. Tapi sekarang ni kita nak tahulah apa maksud hadis tersebut Ustaz. Dipersilakan. Ya. Maksud bagi hadis yang telah dibacakan tadi, murid-murid, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ra'a minkum munkaran, barang sesiapa daripada kalangan kamu melihat kemungkaran, fal yughayyiruhu biyadihi, maka ubahlahnya dengan tangan. Dengan tangan. Ubah dengan tangan. Tangan. Okey. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Jika kamu tidak mampu, maka dengan lidah. Fa in lam yastati', jika kamu tidak mampu dengan lidah, maka dengan hati. Oh, okey. Maknanya ini caranya Ustaz Ya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Oh, maknanya nak mencegah kemungkaran ni ada 3 step saya. Ya, 3 Yang step. pertama dengan tangan. Tangan. Yang kedua dengan lisan. Dengan lisan. Dan yang ketiganya dengan hati. Dengan hati. Saya geram Ustaz sebab ada member saya tadi. Ya. Dia cakap bukan-bukan Ustaz. Saya rasa macam nak baling je. Sabar. Boleh Ustaz? As-sabru minal iman. Tapi tadi disebut dengan tangan Ustaz. Saya nak pakai tangan saya. Tak boleh. Tak boleh Dia ada kaedahnya. InsyaAllah nanti kita akan teroka benda tersebut. Selepas ni Ustaz Ya. saya silap lah. Saya silap maksudnya kan. Ya. Tapi Ustaz, mungkin ada perkataan-perkataan yang perlu kita highlight dalam ni Ustaz. Supaya murid-murid kita dapat tahu berkaitan dengan ma'anil kalimat ni Ustaz. Silakan. Okey. Dalam hadis ini ada 3 benda. Minkum. Kalimah minkum iaitu ain minal muslimin al-mukallafin, iaitu sebahagian daripada orang Islam yang mukallaf. Mukallafin. Mukallaf ni maksud dia apa dia? Mukallaf ni orang apa, yang telah Ustaz? dipertanggungjawabkan. Budak-budak kecil. Itu belum mukallaf lah Ustaz ya? Belum mukallaf. Takkan dia nak pergi tegur orang yang tua-tua, pakcik-makcik. Oh, betul juga. Dia tak wajib. Kita ni yang wajib. Okey, kalimah yang kedua. Munkaran. Wa huwa tarkud wajibun aw fi'lun haramun walau kana saghiran. Iaitu meninggalkan perkara wajib ataupun melakukan perkara haram walaupun ia adalah kecil. Walaupun ia adalah kecil, sikit saja. Kecil pun kita kena tegur juga. Dia tetap dia mungkar, tetap dikira mungkar. Kalau setakat pakai seluar pendek pun kita kena tegur juga. Mungkar. Alamak. Oh, wajib Dia mungkar ni tak semestinya benda yang kecil atau besar. Salah, ia adalah perkara mungkar. Okey, baik Ustaz. Simple. Okey, yang terakhir fal yughayyiruhu fal yuzilhu wa yuzhibuhu wa yughayyiruhu ila ta'ah. Mengubahnya kepada ketaatan. Maksud dia kita mengajak kawan tu, orang yang kita nak tegur tu kepada taat, kembali taat kepada Allah Ta'ala. Bukan daripada mungkar kepada mungkar, tak boleh lah. Tak boleh. Dia dah buat dah satu kejahatan, kita bagi option, kita bagi cadangan pula. Lepas tu adalah kejahatan yang lebih teruk daripada yang tu. Aduh, Ustaz, tak boleh macam tu. Tak Daripada boleh. Kemungkaran kepada Ketaatan. kebaikan. Tadi saya nampak murid-murid kita duk angguk-angguk lah Ustaz. Ya. Macam faham semua. Semangat tu, je. semangat. Semangat tu. Semangat nak menjawab. Jadi apa kata Ustaz, kita tanya dia orang tahu kemungkar-mungkar ni apa? Ya. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, kita nak tanya siapa dia? Ada tak murid-murid nak respon sikit? Apa yang anda tahu tentang mungkar ni? Silakan. Ustaz ada nak Semua sama-sama perkara ke? yang Tu ada. buruk Silakan. Boy, silakan Boy. Soleh betul boy ni. semua perkara yang buruk, semua perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang tidak disukai Allah SWT. Betul ke Ustaz? Ya. Allah Ta'ala menyukai perkara-perkara yang baik. Tapi Allah Ta'ala tidak menyukai perkara-perkara yang tidak baik. Maknanya kalau kita nak tahu benda mungkar ni, benda yang tak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, baik Ustaz. Dan kita nak tanya lagi seorang murid, apa yang anda tahu tentang mungkar ni? Siapa dia nak cuba ni? Ustaz. Semua perkara Ada yang seorang lagi. Taufik, silakan. Kalau boleh angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Ya Taufik. Smart ni. semua perkara yang di dalam Islam yang bermaksud syai'in haram di Islam. Okey. Macam mana Ustaz? Semua perkara yang dilarang di dalam Islam. Semua perkara yang dilarang di dalam Ini Islam. berdasarkan kepahaman mereka lah. Kita tanya pun berdasarkan kepahaman mereka, apa yang mereka nampak. Kita sebut kalimah mungkar, apa yang mereka nampak, apa yang mereka faham.
Okey. Dalam Islam melarang kita untuk meninggalkan solat subuh. Ya. Jadi perkara ni yang perlu kita cegah. Sebab Ya. tu mak kita pagi-pagi dia bawa air 1 jug Ustaz. Teringat dia seribah kita. Jadi itu di antara perkara yang kita fahami tentang mungkar. Jadi kita nak tanya pula ni. Tadi lelaki dah Ya. jawab Ustaz. Ya, Kita betul. nak tanya yang perempuan pula. Apa contoh-contoh mungkar ni? Yang mungkin kita biasa buat lah kot ya Ustaz. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Yang kita buat tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Siapa nak cuba silakan. Okey, silakan. Adam. Mencuri dan minum arak. Oh, mencuri dan minum arak. Yang ni besar lah Ustaz ya. Yang besar. Yang ni besar. Tak boleh bincang lah ni. Yang ni tak boleh bincang ni. Tak boleh bincang Sebab ni. apa? Dia memang satu dosa besar. Minal kabair. Kabair. Al-kabair. Yang ni dosa besar. bukan setakat perlu kita cegah Ustaz. Ya. Yang ni kena tangkap, sumbat dalam penjara lagi. Tegari. Ni dengan gari kita kita gari tu, Jangan main-main jangan main-main Okey, baik, dan kita nak tanya seorang lagi. Mungkin boleh bagi contoh apakah dia di antara perkara-perkara kemungkaran yang mungkin kita biasa buat lah Ustaz ya. Ya. Okey, silakan. Okey, siapa dia? Fatin. Silakan. Fatin buka mic. Mikrofon tu tak on tu. Okey. Memfitnah dan mengumpat. Memfitnah dan mengumpat. Ni kita rajin buat Ustaz. Ya. Pantang ada isu baru. Yang tadi ni fitnah kemungkaran perbuatan. Yang ni kemungkaran berdasarkan kepada pertuturan. Pertuturan Ustaz. Mengumpat, memfitnah. Tapi Ustaz, kalau Al-Quran tu dia ada sebab kenapa turunnya ayat Quran ni Ustaz. Ya. Mungkin hadis ni ada sebab turunnya hadis ni, mungkin ada sesuatu berlaku pada zaman Nabi SAW menyebabkan turunnya hadis ni menegur masyarakat ketika itu Ustaz. Apa sebab turun hadis ni Ustaz? Bukan turun hadis, disebutkan hadis. Salah tu kan? Salah tu, disebutkan baik, hadis. Ustaz. Tak apa. Kita belajar. Ustaz ya. Okey, Aiman cuba pun, silakan Ustaz. Aiman pun kena belajar. Betul Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Apa? Okey, hadis ini dinyatakan pada satu ketika, iaitu ketika pemerintahan Marwan bin Hakim, bagaimana dia telah melaksanakan khutbah Aid, khutbah Hari Raya sebelum solat Hari Raya. Biasanya kita solat Hari Raya Aidilfitri, kemudian kita baru mendengar khutbah. Tapi pada satu ketika zaman pemerintahan Marwan bin Hakam, dia melaksanakan solat selepas daripada khutbah. Terbaliklah. Terbalik. Jadi pada ketika itu bangunlah seorang lelaki dan dia menyebut hadis tersebut. Okey. Hadis ini daripada Sa'id Al-Khudri. Jadi kawan tu mengulang kembali tentang apa yang telah diperkatakan. Aku mendengar bahawa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika ada kemungkaran, cegahlah dengan tangan, lidah dan juga dengan hati. Okey Ustaz. Ni di antara benda-benda yang perlu kita lihat ketika mana berlakunya sesebuah kemungkaran ni pada zaman Nabi SAW telah menerapkan 3 elemen yang cukup penting, iaitu menggunakan tangan, menggunakan lidah dan menggunakan hati Ustaz Ya. Dan kita nak buka kepada murid-murid. Ada soalan tak nak tanya kepada Ustaz? Kok murid-murid kita ni ada nak tanya kepada Ustaz ke? Ada tak? Ada. Kalau tak ada, kita nak bertanya kepada Ustaz lah. Ya. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan ataupun kita nak lihat kepada mafhum mungkar tu Ustaz? Kita nak faham lebih lanjut tentang perkara kemungkaran tu. Sebab mungkar ni Ustaz bukan setakat orang kata apa minum arak ataupun mencuri, ataupun benda yang besar-besar ni kita nampak Ustaz. Betul. Tapi benda yang kecil-kecil ni kita tak nampak kadang-kadang Ustaz ya. Kita ambil silakan, satu kesimpulan yang diertikan dalam sudut agama kita tentang apa yang dimaksudkan dengan perkara mungkar. Kita lihat di sini. Okey, silakan Ustaz. Mafhum al-munkar. Pengertian, kefahaman tentang mungkar. Disebut mungkar apa dia? Sepertilah. Okey, kalau kata dalam latihan ataupun dalam ujian, pentaksiran dan sebagainya, selalunya
soalan akan selalu keluar. Dia bertanya mafhum al-munkar. Aha. Mafhum ni apa maksud Ustaz? Mafhum ni kefahaman. Kefahaman. Okey. Okey. Kullu ma tuhkamu al-uqul as-sahihah biqubhihi aw yuqabbihuhu asy-syar'. Maksud dia tu apa Ustaz? Ni. Bunyi bercarak kan? Bunyi berjarak Ustaz. Okey. Setiap apa yang dihukumkan akal dengan kesahihan keburukannya. Buruk dia. Akal mengatakan perkara tersebut Hak ni memang buruk ni. buruk. Okey. Akal kata buruk. Mencuri. Buruk. Kan? Okey. Ambil hak orang lain. Jadilah Alibaba ambil bahan orang tu. Wa yuqabbihuhu au yuqabbihuhu asy-syara' atau diburukkan oleh syarak. Syarak meletakkan bahawa perkara itu adalah buruk. Ada pada kita yang kita kata benda tu okey je. Tapi syarak meletakkan bahawa perkara tersebut, Islam meletakkan perkara tersebut tak boleh. Jadi kita kena mengambil. Betul Ustaz. Ambil apa yang dikatakan oleh agama kita bahawa perkara tersebut adalah buruk. Maknanya Ustaz, kalau Al-Quran, hadis kata buruk, kemudian kita fikir pun benda tu buruk, kita tak boleh buat Ustaz. Dan kita kena cegah kemungkaran tersebut. Baik Ustaz, tadi kita dah ada sebut 3, iaitu tangan, lidah dan hati. Ya. Tapi Ustaz, saya tak tahulah macam mana nak guna tangan, nak wrestling je ni. Selepas ini kita bicarakan boleh Ustaz? InsyaAllah. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hey, 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 ding 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 ding. Hey, geram pula aku dengan budak ni. Tadi Ustaz, budak tu dia boleh isap ukuk dekat tepi jalan tu. Saya rasa macam nak pelangkung je tangan. Sebab saya baru belajar hadis tadi Ustaz. Hadis tadi kata first kali kena cegah dengan tangan. Saya rasa gengan pula tangan saya Ustaz. Dia ada 3. Dia ada 3. Tangan, lisan, lidah dan juga hati. Tak semestinya kamu nak kena guna tangan. Sabar. Sabar Silap kamu akan kena balik. Jadi kita bertindak berdasarkan kepada keadaan. Maknanya saya salah lah tadi Salah. Habis tu apa yang dimaksudkan dengan tangan kita Ustaz? teroka dulu. Kita lihat dulu bagaimana nak mencegah dengan tangan, bagaimana mencegah dengan lisan dan bagaimana mencegah dengan lidah. Dengan hati. Dengan hati. Okey, silakan Ustaz. Okey. Ustaz nak tanya kepada pelajar. Ya. Ustaz nak tanya kepada pelajar berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, iaitu anggota-anggota dalam mencegah kemungkaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita, menjelaskan kepada kita bahawa ada 3 anggota yang perlu kita gunakan untuk mencegah kemungkaran. Nabi tak sebut kaki. Nabi tak sebut kaki Ya. Betul juga. Nampak tak? Betul. Nabi tak sebut kaki. Alamak, Nabi tak sebut mata. Tapi Nabi sebut 3 benda. Okey, Ustaz nak minta kepada pelajar, mana-mana pelajar untuk menjawab apakah 3 anggota tersebut. Okey, siapa nak cuba tu? Silakan. Tu siapa dia tu? Tak nampak. Adlin. Ya, silakan Adlin. Al-yadu, al-lisanu, al-qalbu. Tangan, lidah dan hati. Ya. 3 ni je Tangan, lidah dan hati. Anggota badan kita banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW sebut hanya 3 sahaja. Guna 3 ni boleh settle. InsyaAllah. InsyaAllah boleh selesai. InsyaAllah. Nabi sebut Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut tu adalah satu perkara yang amat baik untuk kita turuti. Okey Ustaz. Tapi masalahnya Ustaz, lantaklah budak tu. Bukan anak aku pun. Anak Pak Mat sebelah rumah tu. Nak jadi jahanam pun lantaklah.
bukannya tugas aku pun nak tegur-tegur anak orang ni. Yang penting anak aku baik. Ya, itulah selalu skrip yang berlaku. Oh, itu berlaku, di Ustaz? dalam kalangan masyarakat kita. Oh. Sebab tu masyarakat kita tak dapat dibentuk dengan baik. Ada ketirisan. Ada ketirisan. Jadi, bila kita mengamalkan apa yang Nabi Muhammad SAW sebut ni, insya-Allah masyarakat Islam kita akan lebih kuat, lebih kukuh dan juga lebih harmoni dalam kebaikan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz nak tanya kepada pelajar kita, hasil daripada pembelajaran, kamu baca buku teks dan sebagainya, apakah tanggungjawab? Apakah hukum tanggungjawab di dalam melaksanakan pencegahan kemungkaran Betul? di dalam kehidupan kita sebagai orang Islam? Okey, siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Aha, silakan. Fardu ainu ani kullu muslimin wa fardu kifayatu iza'uful sulmun kasirin. Iaitu Apa maksudnya? fardu ain bagi setiap orang Islam dan fardu kifayah jika kemungkaran tersebut diketahui ramai. Fardu ain ni maksudnya apa, Ustaz? Ya, Fardu ain ni apa maksudnya, ada Ustaz? dua kan. Satu fardu ain, satu fardu Kifayah. kifayah. Aha. Ada masa jadi fardu ain, Aha. ada masa jadi fardu kifayah. Oh. Fardu Contoh ain ni kita nak jalan-jalan, faham sana, Ustaz? contoh untuk fardu ain. Aha. Kita jalan-jalan, kita tengok satu kemungkaran. Dan pada kita ada benda, kita ada kemampuan untuk menegurnya. Maka pada ketika itu wajib fardu ainun untuk kita menegur kepada orang yang melakukan kerosakan dan juga kemungkaran tersebut. Itu fardu ain. Oh, wajib, Ustaz ya? Wajib. Okey. Fardu ain ni maksud dia wajib ainun, mata. Semua orang ada mata. Kalau Ustaz nampak saya tak puasa, Ustaz, tiba-tiba saya minum. Saya akan tegur. Kena tegur. Kena tegur. Wajib. Wajib. Okey. Berlepas daripada pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tapi apa beza dengan fardu kifayah pula, Ustaz? Fardu kifayah pula. Fardu kifayah ini adalah fardu kifayah ini adalah hukum apabila kita ramai-ramai. Contoh dia, kita ada 10 orang, 20 orang, 30 orang dan banyak lagi lah. Ada satu kelas lah. Satu kelas. Okey? Ramai-ramai tengok satu benda kemungkaran. Maka seorang atau sebahagian daripada bilangan tersebut perlu menegur. Perlu menegur akan kemungkaran tersebut. Tapi Maka masalah berlepaslah sebahagian yang lain. Ya? Tapi masalahnya seorang pun tak tegur, Ustaz. Bila seorang pun tak tegur, maka di situ Apa jadi, Ustaz? dosa. Semua berdosa. Semua berdosa. Fardu kifayah. Itu maksud fardu kifayah. Ya, itu maksud dia fardu kifayah. Akan berlepas sebahagian yang lain apabila sebahagian yang ada melaksanakan tugasannya ataupun melaksanakan kewajipannya. Tapi maka yang sebahagian yang lain itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Itu. Tapi saya bukan apa, Ustaz. Saya nak tegur atuk saya, Ustaz. Alah, hai. Yelah, kita ni cucu. Ya, betul. Aduh, atuk saya ni tak sudah-sudah kadang-kadang. Atuk makan garam lama dah. Atuk makan garam lama dah. Aduh, kita ni baru satu sudu. Jadi kadang-kadang susah juga nak tegur tu, Ustaz ya. Tapi Ustaz kata tadi tanggungjawab untuk menegur itu fardu ain. Benda ni wajib. Tapi saya malu alah kalau tegur Ustaz Gikang, biasalah orang tua-tua ni kan. Ustaz muda lagi Saya muda lagi. Okey, baru 25. Jadi Ustaz, Baru 25. sekarang ni kita nak tahu bagaimana proses dan step untuk kita menegur ni, Ustaz. Macam dalam situasi saya tadi lah. Saya sebagai cucu dan juga atuk. Mungkin ada cara untuk kita menegur. Dan first kali disebutkan tadi menggunakan tangan, Ustaz ya? Ya, betul. Macam mana tu? Ada tiga anggota. Itu tangan, lidah dan juga hati. Okey, sekarang kita tengok, kita kaji, kita teroka dalam tiga-tiga ni bagaimana kaedah untuk digunakan dalam mencegah kemungkaran. Dan kita akan nilai pada diri kita sendiri. Kita berada pada anggota yang mana. Kita nak guna yang mana. Betul. Sebab tu saya sebut tadi, bila Aiman sebut, kata Aiman nak pergi terus kan. Geram je. Geram ni. Kecil je tengok. Tengok kecil lah. Saya tak apalah, saya besar. Okey. Tapi tindakan itu mungkin tak sesuai. Tak boleh, Ustaz Tak sesuai. Dalam Islam pun tak suruh buat macam tu. Sebab tu ada tiga. Tiga tu bermaksud pilihan. Tiga itu bermaksud pilihan. Cuma sekarang ni, Ustaz, kita nak tahu
apa yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tu menggunakan tangan? Ni tangan ni, semua ada tangan ni Ustaz. Ya. Silakan. Kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, apa dia? Ustaz nak tanya kepada pelajar, siapa boleh jawab. Kaedah yang pertama apa dia? Kita ulang balik untuk kepahaman kita. Okey, silakan. Boy Silakan tu. jawab. Boy tu nak jawab tu. Yadun. Tangan. Tangan. Okey. Okey. Bagaimanakah kaedah caranya untuk mencegah kemungkaran? Menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Silakan Boy. Kamu nampak di depan ni. Aha. Okey. Buat yang ni depan Yang ni. mana satu? Mana satu? Silakan Boy. Tangan. Kita ambil Boy tangan ni tu. tangan Apa yang besar. maksudkan mencegah kemungkaran dengan tangan? Okey, silakan. Merujuk kepada orang yang mempunyai kuasa. Contohnya polis, ustaz, orang yang mempunyai kemampuan untuk mencegah dengan tindakan. Okey, macam Kalau mana di Ustaz? depan, Boleh kita terima ke? Kalau di depan ni mana satu? Aha. Boleh pilih tak dekat depan ni? Kita paparkan di skrin. Alright. Boy boleh pilih tak? Nampak tak boy? Nampak tak? Kita bacakan sikit Ustaz. Ya. Al-inkaru bil yadin innama yajibu bihasbi at-taqah liman qadara alaihi. Aha. Betul ke yang tu? Boy. Mencegah menggunakan tangan. Betul Betul. Oh, Boy jangan stres sangat. Senyum sikit. Walaupun tangan Boy besar, tapi kita tak boleh guna tangan tu sewenang-wenangnya, betul saya? Betul. Okey. Kaedah yang pertama adalah menggunakan tangan. Okey, siapa yang boleh menggunakan kaedah tangan ni? Mereka yang mempunyai kuasa. Bihasbi taqah, dengan kadar kemampuan dia. Okey. Bihasbi taqah, iaitu dengan kadar kemampuan dia. Okey. Kita mampu ke? Kita tak nak kuasa menangkap. Kita gari orang pun tak boleh. Tapi polis dia boleh mencegah kemungkaran dengan cara gari. Sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Okey. Okey, kita yang tak berkuasa ni, mungkin kita boleh gunakan kaedah yang kedua. Apakah kaedah kedua? kaedah yang kedua? Okey, siapa nak Dah cuba? dah? Murid-murid semua. Ada murid kita nak cuba tak? Apa kaedah yang kedua? Berdasarkan hadis tadi, apa yang kamu faham? Kaedah yang Adam. yang kedua. Okey, silakan. Kaedah yang kedua adalah melalui lisan. Okey, melalui lisan. Adalah melalui lisan. Okey, bagus, pandai. Macam mana tu melalui lisan tu, Adam? Boleh pilih. Boleh tengok pilih kat yang sini. mana satu? Kamu boleh pilih yang mana satu. Orang yang last lagi paling untung. Sebab apa? Dia tahu dah jawapan. Okey, nampak ke Adam? Boleh? Boleh baca tak pengertiannya dalam bahasa Arab tu? Ustaz dah tulis dah kat bawah tu. Tinggal pilih je. Ikhtisasu Ikhtisasu al-ulama ala quli bil lisani wal ba'thi wat takhfif. Okey, dia pilih yang kedua lah Ustaz, betul ke? Ya, betul. Okey, jadi jawapan yang kedua. Tapi Ustaz, apa maksud dia tu? Mungkin boleh Adam cerita sikit tak, Adam? Apa maksud yang awak bacakan sebentar tadi? Kaedah ini dikhususkan kepada ulama dengan menasihati dan memberi peringatan. Okey, baik Ustaz. Dia kalau kita sebut pasal lisan ni, dia lebih kepada menasihati lah Ustaz ya. Lisan ni dia khusus kepada ulama. Ulama ni jangan kita kata ustaz, jangan kita kata guru sebagainya. Ulama ni adalah orang-orang yang mengetahui, orang yang ada ilmu dalam bidang tersebut, orang yang mengetahui dalam bidang tersebut. Jadi dikira sebagai ulama. Jadi dia inilah orang yang akan menegur kesilapan-kesilapan ataupun kemungkaran-kemungkaran. Dia kena tegur lah Ustaz Dia akan tegur. Sebab apa? Sebab dia dah ada kemahiran untuk berkata-kata. Woi, ni Tapi dia tak nak awak buat. panggil teruk sangat ni. Yang tu, itu lain pula Ustaz Ya? Itu lain. Tu sampai menaikkan suara, meninggikan suara tu, dia tak jadi teguran Ustaz. Dia kena dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
Yang tu dalam dengan dalam bab hikmah. yang lain lah kita hurai nanti insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Jika diberikan peluang insya-Allah. Jadi yang keduanya dengan menggunakan lisan, tadi tangan kita tak ada kuasa, kita bukan polis. Ya. Dan kita bukan ketua kampung. Betul. Jadi Tanah Kedaung. Satgi kan kita main kok suka ambil tindakan nanti salah pula. Ya, Jadi betul. kita gunakan lisan. Lisan. Teguran. Dan lisan ni boleh dikatakan ramai orang yang mampu untuk melaksanakannya. Ustaz, guru, orang yang sebelah rumah kita, jiran pun boleh tegur kepada jirannya yang lain. Tak semestinya dia perlu ada kuasa, ada kemampuan untuk berkata-kata. Lisan, tak ada lidah tak boleh bercakap. Sebab tu Nabi sebut lisanun, Nabi tak sebut famun. Betul juga saya. Tapi masalahnya macam isu saya tadi, saya nak tegur atuk saya. Ya. Saya ni kalau saya tegur lagi, dia merajuk sampai tak nak makan. Mungkin itu kita boleh gunakan kaedah yang ketiga. Ada kaedah yang ketiga pula. Last. Okey. Paling mudah tapi perlu juga ada di dalam setiap diri orang Islam. Ada cara dia? Ya. Okey, baik. Jadi kita nak tanya murid kita, apakah cara yang ketiga? Silakan, Taufik. Yang ketiga, siapa yang jawab? Terbuka. Ya, Taufik. Silakan Taufik. Kaedah yang terakhir ialah hati. Okey, hati. Qalbun. Kita tengok ni. Ni kawan kita ni. Kawan kita ni. Kawan kita ni kesian dia tadi. Hati dia besar sangat ni. Hati dia besar. Sebab hati ni merujuk kepada jiwa diri. Diri kita. Diri kita. Bukan anggota hati. Bukan hati tu sendiri. Kan. Maknanya kalau ada orang buat kemungkaran, Ustaz, saya bagi mini love dekat dia. Macam tu kah? Bukan juga. Jadi macam mana dimasukkan? Ada kaedahnya yang disebutkan dengan hati. Tapi sebelum tu kita minta murid kita pilih dulu yang terakhir ni, Ustaz. Silakan. Taufik. Boleh bacakan yang terakhir sekali? Siapa dia yang nak cuba membaca dan melengkapkan kita punya rajah pada hari ini? Okey, silakan. Taufik. Nampak tak? Okey. Al-ma'rufatan al-ma'ruf wal-munkar. Okey, Ustaz. Betul ke jawapannya? Sesungguhnya mengetahui perkara baik dan juga perkara mungkar. Okey. Maknanya Ustaz, paling tidaklah orang kata tegur dengan tangan pun tidak, lisan pun tidak, paling tidak kita bubur dalam hati ni kita benci tegur dengan hati. Tegur dengan hati ni macam mana? Bila redha. Tanpa redha. Tidak ada redha. Aku tak suka perbuatan tu. Ya. Yash'uru bi ghairi ridha. Tak rasa dengan rasa tak redha. Bukan kita tengok kejahatan tu, kita buat tak tahu je. Biarlah. Apa nak berlaku? Biasalah tu. Biasalah anak tu. Muda. Janji tak kena kat kita. Okey. Perlu ada dalam diri kita perasaan tidak redha akan kemungkaran tersebut. Barulah dikira kita ni mencegah kemungkaran, berada dalam ambil saham dalam mencegah kemungkaran tu. Kalau tidak, kita adalah orang yang menyokong kemungkaran. Persubahat. Ya, subahat. Alamak, kita pun dapat saham juga nanti. Ya, betul. Dia buat jahat, kita dapat dosa. Alamak. Jadi oleh sebab itulah setidak-tidaknya kalau kita tak dapat segar sebagainya, kita takut. Orang tu badan berketak-ketak lah tu. Macam saya lah. Tiba datang pula orang macam ni. Alamak, takutnya nak tegur. Kalau tegur nanti kena lenyek pula nanti. Betul. Jadi paling-paling tidak kita membenci perbuatan tersebut. Ya. Al-karahiyah. Al-karahiyah. Ya, benci kepada suasana ataupun perbuatan mungkar yang telah berlaku. Paling-paling tidak kita tak buat dah lah perbuatan tu, saya. Ya. Kita tak buat dan kita tak suka orang lain buat. Tapi masalah Ustaz, kalau contoh dalam family lah Ustaz. Dalam family, seorang ayah ni dia boleh mencegah dengan menggunakan tangan lah Ustaz dengan anak-anak. Contoh macam pagi tadi, ada ke tidak tu murid-murid kita yang tak semayang subuh tu. Jadi kepada ibu dan ayah ni, bolehlah dia gunakan tangan untuk mencegah kemungkaran tersebut, Ustaz. Dalam Islam pun kita boleh memukul. Memukul tetapi tidak boleh mendera.
Maknanya pukul tu atas dasar didikan saya. Jangan sampai mendera mengakibatkan. Bukan macam ni Ustaz Bukan macam ni Ini nak pukul ronda ni. Itu mango. Itu mango. Okey. Baik Ustaz, jadi kita dah mempelajari beberapa perkara yang disebutkan dalam hadis ni. Ada 3 je. Menggunakan tangan, menggunakan lidah dan menggunakan hati. Dan selepas ini kita akan bersoal jawab dengan murid-murid kita. Nak tengok murid-murid kita ni betul-betul faham ke tidak ni Ustaz? Ya. Boleh Ustaz Tapi kita berehat seketika. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, jangan bergerak. Jangan bergerak. Biar saya je yang bergerak. Dah solat subuh ke belum? Kalau belum solat subuh, nanti saya gari awak masuk dalam penjara. Nak ke tak? Tak nak Kalau tak nak, jangan tinggalkan solat subuh. Kalau lah Ustaz kalau lah sampai tahap orang tak solat ni kena gari agaknya, ramai duduk dalam penjara agaknya tapi orang kata apa, inilah orang kata kesedaran yang perlu kita ambil daripada rumah kita sendiri. Baik Ustaz. Bila ada kaedah untuk menegur kejahatan, kemungkaran ni, kita tak perlu nak menghukum sebenarnya. Kerana semua pakat melaksanakan tanggungjawab dalam mencegah kemungkaran ni, kita tak perlu nak menghukum, tak perlu nak menggari, tak perlu nak penjarakan orang dan sebagainya. Sebab kita ada kaedah yang diajar oleh Nabi SAW. Ya. Okey, jadi sebab itulah dalam pengajian hadis ni, jika kita ikut, kita betul-betul beramal dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, insya-Allah masyarakat akan aman. Betul lah Ustaz. Hidup aman, damai dan sebagainya. Sebab apa? Sebab masing-masing telah mengambil peranan dalam mencegah kemungkaran. Okey Ustaz. Jadi Ustaz sebagai seorang ketua keluarga, betul Ustaz Ya. Maknanya dalam keluarga sendiri Ustaz bagaimana Ustaz menerapkan 3 elemen teguran ini kepada anak-anak dan isteri Ustaz? 3 elemen. Contoh dia kalau kita sebut kepada anak-anak lah. Kalau anak-anak selalunya sekarang ni zaman PDPR. PDPR kan sekarang ni. Kalau kita tak tegur, mereka tak belajar. Bila kita tegur, tak dengar, maka apa perlu kita buat? Kita perlu mencegahnya dengan tangan. Denda dia. Denda. Kalau tak tapi buat sebelum denda tu selalunya kita guna lisan dululah. Lisan dulu, nasihat Nasihat. Ikut antara nombor 1 dan nombor 2 ni, kaedah 1 dan kaedah yang kedua ni, kita menterbalikkan sama ada 1 duduk ataupun 2 duduk dan sebagainya, ikut suasana dan ikut kepada orang yang nak kita berikan nasihat. Tak semestinya awal-awal terus bagi hukum. Ataupun awal-awal terus kita buat tindakan. Tidak. Semestinya kita kena dengan lisan dulu. Sebab itulah dalam sudut yang lain, kita berikan nasihat bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Biasa denda-denda yang sesuai Ustaz, sebab disebut tangan Ustaz. Ya. Biasa denda yang sesuai yang boleh kita bagi kepada anak-anak kita ni Ustaz, supaya orang kata tak adalah nampak kejam sangat tu. Mungkin kita, kalau macam saya Ustaz Ya. Kalau macam saya tu, okey, kalau siapa tak solat tak dapat mainan minggu ni. Boleh je Ustaz? Boleh. Itu orang apa, dia punya denda yang lembut. Terseksa jiwa raga tu kan. Dia kadang-kadang keinginan kita menyekat satu-satu keinginan. Kalau nak dapat sesuatu, kita akan berikan sesuatu. Kamu nak yang ni, nanti kamu akan dapat yang ni. Betul. Jadi untuk dapatkan yang di depan tu, dia akan berusaha. Okey, baik Ustaz. Itu orang kata tadi Ustaz ada sebut tadi bil hikmah Ustaz Ya, okey, baik. Kita nak dengar apakah pembelajaran ataupun rumusan yang diperoleh oleh murid-murid kita dalam topik pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak tanya Boy dulu. Tanya boleh Taufik dulu. Okey, nampak Taufik tu macam duduk begini je macam kan, bersedia. Dah bersedia Ustaz. Bersedia tu. Baik, Taufik. Semangat tu nak sampaikan maklumat tu. Apa yang anda teroka pada hari ini? Silakan Taufik. Tubul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ala qadri ta'ah. Okey. Maksudnya perlunya memerintahkan kebaikan dan jauhilah kejahatan sebanyak mungkin.
Okey, itu di antara pengajaran Itu yang pertama. Ustaz. Aha. Yang pertama ma yursidu ilaihil hadis. Okey. Dalal hadis wujub al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadis ini menunjukkan kepada wajib amal ma'ruf. Amal ma'ruf menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran ala qadar istita'ah. Apa maksud tu? Kadar kemampuan. Oh, takat mana boleh lah. Ya, kan? takat mana yang kita mampu. Baik Ustaz, kita nak minta bantuan murid kita untuk bagi satu lagi pengajaran dalam hadis ini. Kita nak persilakan siapa pula Ustaz? Adam Kita ke? persilakan sekarang ni Boy. kita Boy. Okey, Boy. Silakan Boy. Kama yubayyil al-hadis anna al-i'mal al-salihat minka al-sya'ril juz minal iman. Maksudnya di sini hadis ni juga menunjukkan bahawa amalul ma'ruf nahi munkar ni sebahagian daripada iman. Ya. Oh, dia sebahagian daripada iman Ya, saya. sebahagian daripada iman. Oh, pelengkap Dalal daripada hadis iman. aydan ala innahu min khisalil iman. Sebahagian daripada iman. Maknanya kalau kita cegah kemungkaran tu, itu antara tanda sempurnanya iman Ya, kita tanda saya. sempurnanya iman, sebahagian daripada iman. Okey. Baik, dan seterusnya kita Yang nak ketiga. silakan siapa Ustaz? Yang terakhir, ya kita minta tiga sajalah. Tiga saja. Okey. Siapa Ustaz? Siapa dia yang terakhir? Adlin. Adlin lama senyap ni. Silakan. Al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar huwa mas'uliyah al-jami'. Okey, maksud dia apa Ustaz? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mas'uliyatul jami'. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah tanggungjawab keseluruhan umat Islam. Okey, maknanya ni bukannya takat polis je. Ya, bukan takat iman seorang je. Bukan pendapat. Saya tak perlu. Bukan ustaz je. Bukan. Kamu ustaz, kamu kena mencegah kemungkaran. Tidak. Tapi semua sekali. Semua orang Islam adalah perlu untuk mencegah kemungkaran. Okey, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maknanya ini saranan pada Allah SWT untuk kita menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Wahaki dan juga murid-murid kita pada hari ini. Mungkin kita boleh jumpa lagi pada masa yang akan datang Ustaz. Tadi Ustaz cakap bahasa Arab. Oh, seronok kita dengar. Tapi selepas ini Ustaz, kita nak cakap bahasa Inggeris pula. Bersama dengan sahabat saya Syafiqah. Anda semua terus bersama dengan kita dalam Teroka Didik TV bersama dengan sahabat saya Syafiqah dalam penerokaan bahasa Inggeris. Dengan cerita ada haiwan-haiwan. Mesti menarik apa yang kita akan saksikan selepas ini. Kita dah tamat dalam perbincangan kita pada hari ini Ustaz. Moga-moga bermanfaat. Saya Aiman Sufian Azman, Teroka Didik TV KPM. Ada hari kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Didik TV KPM